Kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin ketika beliau berucap dalam parlimen hari ini, saudara. Ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut Muhyiddin Yassin seolah-olah macam dengan duit dana yang berbilion ke beratus juta ke, kita tak tahu berapa jumlah sebenar yang disapu oleh mereka ni. Kalau ikut laporan daripada pihak SPRM, Adam Radlan mengatakan beliau antara orang yang menjadi orang tengah untuk kolek di antara 3 hingga 5%. Tetapi maklumat terkini yang kita terima, tuan-tuan, ianya di antara 8 campur 2%, iaitu 8% yang dapat pada individu tertentu dan 2% komisen. Maknanya setiap projek ada yang sampai ke 10%, tuan-tuan. Itu sebab kita tengok mereka mempunyai kekayaan luar biasa. Namun kita tunggu akhirnya bila perkara ini dibawa ke mahkamah, kita tengok sebenarnya berapa persen yang mereka benar-benar terima. Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin dengan dana yang sepatutnya ada kepada Muhyiddin ini, beliau mampu membeli beribu-ribu cermin untuk mencermin pada diri dia sendiri. Tapi macam tak ada cermin kat rumah dia, tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa tiada langkah-langkah yang komprehensif diambil oleh kerajaan perpaduan dalam menangani isu rakyat sejak beberapa bulan ini. Habiskanlah apa dia cakap tu. Itu apa dia? Tu tak habis dia cakap pasal Black SP. Belum lagi. Okey. Muhyiddin, tuan-tuan, mengatakan bahawa tidak ada langkah-langkah komprehensif dalam menangani isu rakyat. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, dia gagal mencerminkan betapa gagalnya kerajaan dia, tuan-tuan. Kerajaan dia gagal bukan hanya menyebabkan rakyat tidak boleh keluar mencari makan secara sempurna, tuan-tuan. Bukan hanya kerana kepentingan temolok dia untuk mengekalkan kuasa sebagai Perdana Menteri, dia sanggup lockdown satu negara untuk mengisytiharkan darurat supaya orang tak boleh pergi ke parlimen untuk membuat undi tidak percaya kepada dia. Saudara, tergamak dia boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan kerajaan ini tidak ada langkah-langkah yang komprehensif dalam mengatasi masalah rakyat. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, apa yang Muhyiddin tak buat untuk menjanamkan ekonomi negara, menjanamkan masa depan rakyat, malah berapa ramai yang telah bunuh diri akibat daripada perbuatan Muhyiddin ni, tuan-tuan. Ramai gila menjadi mangsa, tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah hidup kita ni kita tak boleh keluar rumah cari pendapatan secara normal, cari pendapatan secara sempurna, yang mana yang terlibat dengan essential services pun, essential services ni, saudara, mereka juga drop di antara 40 hingga 80% perniagaan mereka sepanjang tempoh PKP bodoh, PKP setengah masak yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Dan hari ni dia boleh cerita tentang kerajaan gagal untuk mengambil langkah-langkah komprehensif. Saya nak beritahu tuan-tuan, selepas Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih keadaan negara ni, alhamdulillah okey banyaklah berbanding dengan zaman kegelapan Muhyiddin Yassin, sebab sektor ekonomi sudah dibuka dan tidak ditutup lagi. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ialah melantik Muhyiddin Yassin menjadi penasihat ataupun pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Kita nak tanya dengan Muhyiddin, dia tengok tak cermin apa yang dia buat selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara dalam melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Ada dia buat? Tak ada. Yang dia tahu dengan jawatan itu, dia gunakan private jet, turun ke sana, turun ke sini, sekejap ke sana, sekejap ke sini, pergi kempen di Johor pun dia pakai private jet dengan menggunakan jawatan dia ni. Jadi hari ni sebelum dia bercerita pasal hal orang lain,
lebih baik dia cermin muka dia sendiri sebagai bapa kepada segala bapa yang telah menjahanamkan ekonomi negara. Tak pernah ekonomi sejahanam seperti mana yang berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini belum lagi probe ataupun siasatan ke atas 600 bilion yang dibelanjakan tanpa dibawa ke Parlimen. Kemudian daripada 600 bilion itu, yang dia tak faham-faham bahasa, saya dah ulas banyak kali. Bukan pertuduhan ke atas dia itu berubah-ubah. Ini kena faham. 600 bilion ialah angka yang dia sebut. Dia belanjakan sepanjang tempoh 1 tahun. Pada tahun 2020, iaitu ketika darurat. Itu dia yang sebut. Dan kemudian Tuan Ibrahim Tuan Man yang sebut sebanyak 530 bilion dibelanjakan. Dia juga yang sebut. Tetapi bila disiasat oleh pihak SPRM fokus kepada perbelanjaan yang menggunakan dana kerajaan 92.5 bilion. SPRM tak ada pun mengesahkan baki lagi 500 lebih bilion itu tidak ada penyelewengan, tak ada. Cuma SPRM fokus pada 92.5 bilion. Ini kena faham. Tak bererti bila perbelanjaan yang lain menggunakan duit KWSP dan sebagainya, tidak ada penyelewengan, tuan-tuan. Ini yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, memutar belit, termasuklah Raja Petra Pekak ni. Dia ingat orang tak faham. Sama juga bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan 300 juta. Bukan dia menurunkan angka penyelewengan Muhyiddin ini sampai ke tahap 300 juta saja. Tidak, tuan-tuan. 300 juta ataupun 200 lebih juta, hampir 300 ini ialah angka yang ada dalam audited report Parti Bersatu yang boleh kita retrieve daripada SSM. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang bodoh mana yang masukkan keseluruhan duit rasuah yang dia terima, sogokan yang diterima di dalam akaun parti, di dalam sistem. Yang dia masuk dalam sistem ni, tuan-tuan, celah gigi dia sikit je. Yang Datuk Seri Anwar sebut hampir 300 juta. Ini sebenarnya apa yang dilaporkan dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Yang ni tuan-tuan nak kena faham. Bukan itu jumlah yang Bersatu terima. Kalau setakat 300 juta masuk akaun Bersatu, tuan-tuan, macam mana dia orang boleh belanja berbilion ringgit, memberikan rasuah berskala besar seluruh negara sepanjang tempoh pilihan raya? Kita boleh fikir, tuan-tuan, ada orang dapat RM600, ada yang dapat RM1,000 kat Pagoh, dekat apa ni, Larut pun sama. Ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM300.5. Rata-rata tu dijanjikan RM300.5. Ada pula yang dia punya jentera kelepek, daripada RM300.5 dapat RM100. Ada yang dapat RM100.5 saja. Itu pun satu hal lah, Jadi, tuan-tuan, tak ada orang yang menurunkan angka-angka ni. So, Muhyiddin mengatakan bahawa kenapa tidak boleh pertimbangkan untuk pengeluaran KWSP kali ketiga. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, KWSP yang kali pertama pun dia pertimbangkan untuk dibenarkan pengeluaran ialah kerana itu permintaan Datuk Seri Najib. Masa tu dia masih lagi appreciate Datuk Seri Najib kerana Datuk Seri Najib membantu beliau untuk beliau apa kata orang tu menjadi Perdana Menteri. Masa tu dia masih appreciate kita, dia ni. Tetapi selepas tu, tuan-tuan, tengok YouTube tak keluar. Selepas tu kita lihat bila keadaan ekonomi makin lama makin parah dengan tindakan kelakuan Muhyiddin, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, maka kita telah memohon supaya dibenarkan pengeluaran kali kedua, termasuk dengan moratorium. Tapi Muhyiddin pada ketika itu, saudara, dia tak benarkan.
Dia tak benarkan, dia pertahankan sehingga last kali, tuan-tuan. Last kali. Salah satu sebab kenapa dia dijatuhkan kerana kemarahan rakyat ni, saudara, kerana keengganan dia mengeluarkan duit KWSP, membenarkan pengeluaran air citra. Sehinggalah bila bertukar Perdana Menteri, tuan-tuan, bila bertukar Perdana Menteri digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri, peringkat awal pun kita desak juga Ismail Sabri untuk keluarkan, dia tak nak keluarkan. Malah kita pernah juga mendengar kenyataan-kenyataan yang cukup menyakitkan hati rakyat, bila mana rakyat minta supaya nak keluarkan duit ini tak dibenarkan. Sehinggalah selepas pilihan raya negeri Johor, barulah Datuk Seri Ismail Sabri membenarkan pengeluaran duit KWSP, tuan-tuan. Tapi bila kita minta pengeluaran untuk kali ketiga dimasukkan dalam belanjawan 2022, masa tu siapa penasihat Majlis Pemulihan Negara ataupun pengurusi Majlis Pemulihan Negara? Muhyiddin juga. Ada Muhyiddin desak Ismail Sabri untuk membenarkan air citra kali kedua, ataupun pengeluaran duit KWSP ni buat kali ketiga? Ada? Tak ada. Sama juga, adakah Datuk Seri Ismail Sabri membenarkan supaya pengeluaran itu dibenarkan keluar? Kerana pada ketika itu mereka tahu data-data tentang keadaan keuangan KWSP itu sendiri. Sebab duit-duit yang dicarumkan oleh pencarum sudah pun dilaburkan, tuan-tuan, sudah pun dilaburkan. Jadi mereka lebih daripada tahu, tuan-tuan, mereka lebih daripada tahu, tetapi mereka hanya nak mempolitikkan benda tu. Itu sebab hari ini Muhyiddin cuba nak menjadi hero rakyat kononnya, mendesak supaya kerajaan mempertimbangkan pengeluaran KWSP. Bila kau ada kuasa, kau sanggup sampai hilang jawatan Perdana Menteri, kau tak nak lepaskan. Maknanya dia tahu keadaan KWSP. Dia tahu kenapa duit KWSP tidak boleh dikeluarkan sesuka hati. Tetapi pada ketika itu dia mempertahankan, tak nak bagi. Sampailah dia hilang jawatan Perdana Menteri, ganti dengan Datuk Seri Ismail Sabri, dibenarkan. Tapi bila rakyat nakkan pengeluaran buat kali ketiga, tidak dibenarkan oleh Ismail Sabri, begitu juga oleh Muhyiddin Yassin. Hari ini bila dah tukar Perdana Menteri, bukan dia kerajaan, sibuk. Sibuk meminta supaya dikeluarkan. Jadi tuan-tuan kena fahamlah, inilah rupa manusia bernama Muhyiddin Yassin. Double standard. Okey? Betul. Tan Sri Muhyiddin mengingatkan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan salah guna kuasa sebagai PM. Dia mengatakan bahawa kontrak yang diberikan kontrak kepada menantu adalah fitnah dan pembohongan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia kata Datuk Seri Anwar ni jangan salah guna kuasa, tuan-tuan? Sebabnya kerana dialah champion bersama dengan tok guru dia, Al-Fadil Ustaz Mahathir Mohamad. Ini dua ekor manusia, tuan-tuan, memang champion dalam menyalahgunakan kuasa. Memang champion dalam mengerjakan musuh-musuh politik dia. Itu sebab dia fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan buat seperti mana yang dia buat. Saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jenis orang pendendam, dia nak bagi Muhyiddin Mahathir ni rasa apa yang dia dulu rasa, tuan-tuan. Hari ni wartawan dengan pasukan polis dah pergi serbu rumah Muhyiddin, dah selongkar rumah Muhyiddin, dah tunjukkan barang-barang yang dapat dikumpulkan daripada rumah Muhyiddin. Baik rumah Muhyiddin dekat Bukit Damansara, rumah Muhyiddin dekat Janda Baik, rumah Muhyiddin dekat Berata, banyak tempat, Putrajaya dan sebagainya. Tuan-tuan, ada tak Datuk Seri Anwar Ibrahim buat benda ni? Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia tak nak look back.
Dia tak nak look back. Maknanya kalau boleh yang kerajaan, apa yang kerajaan lepas-lepas buat ni, dia tak nak ni. Dia tak nak, bak kata orang tu, mengambil tindakan nak menunjukkan yang dia betul-betul berdendam, balas balik. Dia tak nak. Tapi apa yang menyebabkan pihak SPRM menyiasat? Sebab kebodohan Muhyiddin sendiri. Ketika pilihan raya, dia memberikan rasuah berskala besar ni secara terang-terangan, tak buat secara sulit. Apa taknya tuan-tuan? Panggil orang pergi kat surau, wallahi saya undi PAS, bagi duit secara terang-terangan. Kumpul kat orang dekat, contohnya dekat Tanah Merah tu, dekat pejabat Don Gualipo, Don Gualipo, panggil orang semua datang. Lepas tu janji 300.5, dapat 100 ke 150 saja. Jadi isu. Bila jadi isu, orang viralkan video-video. Kalau dah terlalu banyak video tuan-tuan yang keluar, SPRM kalau tak ambil tindakan menyiasat, apa orang akan kata terhadap SPRM? Orang akan kata SPRM bekerja untuk Tan Sri Muhyiddin. Betul tak? Betul. Bekerja untuk kerajaan Perikatan Nasional. Ini kena faham. Jadi SPRM, dia buatlah kerja dia siasat. Ini baru siasat, belum lagi dakwa. Kita pun tahu, pihak pendakwaan ni masih lagi di bawah pengaruh Muhyiddin Yassin. Mungkin SPRM boleh siasat, tapi sampai hari ini kita tengok Hakim Nazlan masih lagi tidak didakwa. Sekarang dah ada satu kes baru pula, kes yang melibatkan Hakim Nazlan. Bila mana ada InsyaAllah saya tengah tunggu pihak yang berkaitan memfailkan dia punya appeal, lepas tu kita akan dedahkan tentang penglibatan terbaru Hakim Nazlan dengan kes yang melibatkan satu pihak menyaman OCBC, dan Hakim Nazlan merupakan salah seorang daripada peguam di dalam sebuah syarikat di mana bos dia tu mempunyai kaitan dengan syarikat yang mewakili OCBC tu. Benda ni insyaAllah sikit hari lagi kita akan dedahkan detail penuhnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau misalnya mereka ni tak menunjukkan kemewahan mereka yang luar biasa ni, SPRM pun pandang sebelah mata, saya rasa tidak mengejar. Sebab bila dah terlalu banyak laporan dibuat, kalau SPRM tak buat kerja dia, orang akan kata SPRM makan gaji buta tuan-tuan. Muhyiddin patut terima kasih kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak berdendam. Kalau tidak, kes yang melibatkan anak-anak dia, itu pun sekarang ni anak-anak dia, baik menantu dia, semua memang di bawah penyiasatan pihak SPRM sebab ada laporan. Lebih-lebih lagi orang-orang yang telah pun membayar Muhyiddin, membayar anak beranak dia ni semua, mengharapkan supaya dapat job-job tertentu, tiba-tiba lepas pilihan raya tukar kerajaan. Semua sekali dibekukan oleh kerajaan baru. Macam mana tuan-tuan? Begitu juga lepas ni, cerita tentang tambatan banjir. Bila diambil alih oleh kerajaan baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjimatkan, bila runding balik dengan syarikat yang sama. Bila runding balik tentang soal tambatan banjir, boleh dapat penjimatan hampir 2 bilion ringgit. Tuan-tuan, macam mana syarikat ni boleh bersetuju untuk bagi harga below daripada harga yang sepatutnya, nearly 2,000 million ringgit, ataupun beza dia antara harga yang dia bagi masa zaman Tuan Brian Thoman sebagai Menteri Alam Sekitar ni, dengan sekarang ni, beza dia dekat 2 bilion ringgit tuan-tuan.
Saya tak menuduh lah ada orang ambil komisen terlalu tinggi dan sebagainya. Tetapi ianya perlu kepada sebuah siasatan. Jadi bagilah peluang pihak SPRM siasat dulu. Kalau kamu tak bersalah, kenapa kamu nak takut? Betul tak? Kalau kamu tak bersalah, kenapa nak ugut-ugut? Tuan-tuan, Muhyiddin dia ugut, dia kata, oh, kamu tidak akan berkuasa buat selama-lamanya. Kita pun tahu dia begitu yakin bahawa dia dapat menguasai UMNO selepas ini kerana orang-orang yang dia pasang untuk bertanding naik presiden, MT UMNO, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, kononnya mempunyai potensi menang. Sebab fitnah-fitnah yang mula ditaburkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, nampaknya tuan-tuan, ada orang termakan dengan fitnah-fitnah ni. Dan kemungkinan besar barisan mereka ni ada peluang nak menang. Itu sebab kita tengok walaupun bulan 3 ni AG sepatutnya sudah pun kata orang tu sudah pun pencen dan sepatutnya dah kemas office. Sampai sekarang AG tak kemas office. Seolah-olah begitu yakin bahawa khidmat beliau akan disambung, tuan-tuan. Ini kena faham, saudara. Mereka masih lagi yakin bahawa mereka boleh tawan UMNO dan akhirnya UMNO dan Barisan Nasional akan memberikan sokongan kepada Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri balik. Jadi geng-geng ni semua akan selamat. Tak apalah, tak apa. Saya yakin tuan-tuan, kamu ada perancangan kamu, wahai Muhyiddin, tapi kena ingat, dengan duit yang kamu dah belanjakan dan sehingga kamu menang 74 kursi pun, Allah Ta'ala gerakkan hati kamu untuk bersifat angkuh, menolak apa yang dititahkan oleh baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Kamu akhirnya tak berkuasa juga. Allah Ta'ala gerakkan hati kamu untuk tidak mempunyai pemikiran yang waras. Ditawarkan menjadi timbalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu tak nak terima. Kamu nak juga jawatan Perdana Menteri. Sedangkan Datuk Seri Anwar, parti dia menang 82 kursi. Kamu menang ketika itu baru 73 kursi. Macam mana kamu nak suruh Anwar menjadi timbalan kamu? Kebodohan itu tak akan datang dengan sendirinya tanpa ianya dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi hari ni kamu boleh merancang untuk ambil alih parti UMNO ni, silakan. Saya pun, kita boleh tengok macam mana peranan duit ini boleh mengubah hati anak-anak muda khususnya dan hati pengundi luar ketika berlakunya pilihan raya umum yang ke-15. Saya haraplah parti UMNO ni tak jadi macam anak-anak muda yang mengubah pendirian semata-mata kerana disogok dengan wang ringgit. Kita harap tak berlaku begitu. Tetapi kita tidak boleh terlalu yakin, kerana kita tak nafikan duit itu boleh mengubah sikap seseorang. Jadi saya harap sangat perwakilan UMNO, tak kira lah perwakilan parti di peringkat induk ke, di peringkat bahagian, ataupun perwakilan yang pergi ke Perhimpunan Agung sayap pemuda, puteri, wanita, janganlah kamu mengundi kerana duit yang kamu perolehi. Kalau orang bagi duit, nak ambil. Tetapi janganlah mengundi kerana duit yang mereka berikan. Jangan mengundi kerana duit yang mereka berikan. Fikirlah tentang masa depan parti kita. Kalau kita mengundi kerana duit, mata kita kelabu kerana duit, mati, tuan-tuan. Lebih baiklah jawatan-jawatan dalam UMNO ni kita tak payah pertandingkan, kita buka tender. Siapa boleh bid, the highest bidder, kita bagi je jawatan tu. Lepas tu apa nak jadi dengan masa depan negara, masa depan parti kita, redha je lah. Okey? Silakan. Okey, Datuk. Raja Petra mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan taktik Hitler, iaitu Goebbels, dalam memfitnah pemimpin-pemimpin PN. Dia mengatakan bahawa
Muhyiddin Yassin dan KJ terlibat dalam rasuah adalah satu anggapan sahaja. Tak kira lah kalau dia nak cakap gobel ke goblok ke kan, suka hati kau lah Petra kan. Cuma apa yang hari ini berlaku kan, ini hanya sekelumit daripada apa yang korang pernah buat bila korang ada kuasa. Kegoblokan Muhyiddin ni, saya nak beritahu tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, engkau dimaafkan oleh UMNO tanpa sokongan daripada Datuk Zahid, tanpa sokongan daripada Datuk Najib, engkau takkan merasa kursi Perdana Menteri. Mahathir yang hasut engkau suruh mulakan serangan pada Datuk Najib sehingga kamu dipecat kerana apa yang kamu buat ketika berada dalam parti Mahathir pun tak bagi peluang kamu untuk menjadi Perdana Menteri, sehingga kamu terpaksa buat langkah Sheraton, kena minta tolong dengan UMNO, minta tolong dengan PAS, baru kamu merasa kursi Perdana Menteri Tapi bila kamu ada kuasa, orang yang angkat kamu, yang maafkan kamu, yang lupakan pengkhianatan kamu, bagi kamu jadi Perdana Menteri walaupun parti kamu menang kecil, walaupun jumlah ahli parlimen kamu lebih kecil berbanding ahli parlimen BN. Last kali apa kamu buat? Kamu tikam belakang UMNO, kamu bully UMNO, kamu tahan duit UMNO, kamu nak penjarakan Datuk Seri Najib, bekas Presiden UMNO, bersama dengan Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO. Mana punya bodoh tak boleh fikir. Engkau ada 114 orang saja yang sokong kamu menjadi Perdana Menteri. Kalau 2 orang ni kau aniaya, mereka juga ada pengikut. Kalau pengikut mereka tarik sokongan terhadap kamu, kamu hilang jawatan Perdana Menteri. Ini bukan gobel lagi ni, ini goblok. Kalau Muhyiddin ni tak goblok. Goblok ni maknanya kalau orang tak faham, mungkin ada yang bukan Melayu yang menonton ni. Goblok ni bahasa Jawa ni. Maksudnya bodoh. Kamu ada 114 orang yang angkat kamu menjadi Perdana Menteri, dan kamu nak aniaya orang yang angkat kamu menjadi Perdana Menteri. Last kali kamu hilang sokongan. Tak cukup sokongan untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Rugi tak rugi? Baik-baik boleh jadi Perdana Menteri lama, dapat jadi Perdana Menteri lebih kurang 18 bulan. Mana otak dia ni? Jadi tak payahlah Raja Petra nak mempertahankan si Muhyiddin ni. Dan jangan ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sama perangai macam Muhyiddin. Hari ni ramai orang mempertikaikan Datuk Seri Anwar ni. Ni saya nak beritahu, ground swell kat bawah ni. Orang pertikaikan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mengekalkan peguam negara yang sama. Kita pun faham juga, dia tak nak buat macam mana yang Mahathir buat. Dapat je kuasa, dia terus pecat apa ni Tan Sri Apandi. Last kali kerajaan kena bayar kat Tan Sri Apandi 3.7 juta. Takkan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak mengulangi benda yang sama, sedangkan AG dah nak tamat bulan 3. So kena tunggu je. Sama juga dengan Chief Justice. Kalau nak ikutkan, memanglah kita boleh buat macam mana zaman Mahathir buat. Dia arahkan supaya Tan Sri Raus letak jawatan. Tetapi jadi isu tak? So hari ni sebenarnya hakikat dia, Datuk Seri Anwar dihentam kiri kanan oleh khususnya orang UMNO kerana masih lagi mengekalkan Chief Justice yang diangkat atas cadangan bukan daripada Jack tetapi daripada cadangan Tommy Thomas. Itu salah dari segi undang-undang. Tapi itu pun masih belum lagi boleh ditukar. Sebab Datuk Seri Anwar ini memang cukup berhati-hati. Jadi kalau nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menggunakan prinsip gobel ke, goblok ke, seperti mana yang Muhyiddin buat, saya rasa jauh panggang daripada api. Kalau dia nak berlaku zalim, kalau dia nak berdendam ni tuan-tuan, macam-macam dia boleh buat. Dengan kuasa yang ada pada dia,
dengan apa ni, siapa nama, kedudukan Susah Agung PKR Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Dia boleh buat macam-macam. Kalau tengok macam mana Hamzah cuba memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Parlimen dengan cukup angkuh. Kalau misalnya nak buka kes Hamzah ni, nak buka kes anak dia masa kat SSM tu, lebih daripada boleh. Lebih daripada boleh. Ni baru ni kita dapat berita terkini, kroni dia apa, butler dia collect 15 juta. Itu pun boleh didakwa, tapi tak ada. Kita baru dengar siasatan dijalankan. Siasatan ke atas Nazlan ni tuan-tuan, bulan 9 tahun lepas dah selesai dah. Tak ada pendakwaan. Sebab apa? Sebab Peguam Negara ialah Peguam Negara lantikan Muhyiddin yang dikekalkan oleh Ismail Sabri. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu berhati-hati, tak nak melakukan apa yang dibuat oleh Muhyiddin, kerana dia nak jaga persepsi rakyat. Tak nak orang rakyat nampak seolah-olah macam dia campur tangan urusan Jabatan Peguam Negara, campur tangan urusan Jabatan Kehakiman. Memang ada implikasi. Macam mana, apa nak jadi dengan sistem kehakiman, nak jadi dengan sistem Jabatan Peguam Negara kita kalau masih dikuasai oleh orang-orang Muhyiddin dan Mahathir? Kita harap adalah solusi. Tapi kalau nak kata Datuk Seri Anwar ni mengamalkan prinsip Gobel, memfitnah, come on lah. Ini bukan soal fitnah. Engkau menzahirkan kekayaan kau yang luar biasa. Kalau kau tak goblok, kau tak keluarkan, kau bagi duit pun secara sembunyi-sembunyi pergi rumah ke rumah, dengan modal yang kau ada kau boleh lantik jentera. Tak perlu nak panggil semua sekali, pergi collect dekat pejabat DUN, pergi collect dekat pejabat daerah, pergi collect dekat surau masjid. Kalau tak ada benda ni semua, tak ada video, tidak ada siasatan pun. Ini kena faham. Cuba bayangkan kalau rumah Fakri digeledah oleh pihak SPRM dan mereka punggah, bawa sekali semua wartawan seperti mana pavilion, kediaman rumah anak Datuk Seri Najib digeledah oleh pihak polis. Cuba bayangkan kalau benda itu berlaku. Kalau Anwar Ibrahim ni dia buat perkara yang sama yang dilakukan oleh Muhyiddin dan juga Tun Mahathir, apa jadi tuan-tuan? Ada dia buat? Dia tak buat tuan-tuan. Ini orang boleh fikir, boleh nilai sama ada yang diperkatakan oleh Muhyiddin ni betul ataupun tidak. Okey, silakan lagi. Datuk, Ketua Penerangan PAS mengatakan bahawa hentikan intimidasi politik terhadap pengaruh TikTok. Dia sebenarnya orang yang buat posting kat TikTok ni, kita tak boleh buat tindakan apa-apa pun. Tetapi kalau dia menyebarkan berita palsu, maka sudah pastilah dia boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Kita dulu zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri, kita merayu supaya keluarga ACP Syahriman diberikan pampasan pun kita kena dakwa. Jadi sebelum kau cakap orang lain, kau cermin diri kau sendiri. Kalau kau buat fitnah menggunakan influencer dan sebagainya, takkan kita nak biarkan? Demokrasi, kebebasan bersuara, hak untuk memilih parti mana, itu memang ada. Tetapi dalam dunia ni tidak ada kebebasan memfitnah. Tidak ada kebebasan mereka cerita. Itu pun kalau kita tengok blogger kepada Muhyiddin, blogger Pakatan Harapan ni, Perikatan Nasional ni, antara orang yang ada keistimewaan
dia bebas. Dia kata macam-macam fitnah yang dia tabur kepada Perdana Menteri ni pun sampai sekarang tak ada sebarang tindakan. Sebab dia berada di luar negara. Nak saman dia dah bankrupt. Nak ekstradisi dia, mestilah kes-kes yang difikirkan berat. Jadi dia bermaharaja lela. Apa dia nak cakap, semua bebas. Tak ada orang ambil tindakan. Tapi tak tahulah. Takut tiba-tiba dia tidur, dia bangun-bangun, dia dah dekat Malaysia. Mungkin tak dilakukan oleh kerajaan sekarang ni. Tapi kalau dah tiba-tiba ada orang geram, melampau sangat, jangan terkejut. Raja Bahrain dulu pun pernah kidnap anak dia, bawa balik ke Malaysia. 2 orang anak dia. Tak mustahil satu hari nanti kau duk tom-tam fitnah melampau sangat, tiba-tiba ada puak gangster mana-mana, dia tengah tidur, bangun-bangun dia kata, macam mana aku ada kat Malaysia? Jangan main-main. Okey tu. Berita harian, utusan Sina, etc. kuat mempromosikan posting-posting pembangkang itu. Apa komen itu? Kita tak nafikanlah kalau berita harian lagi apa? Utusan Malaysia, Sinar ni bukan. Sinar ni dia lain. Tu Husamuddin. Apa ni, Media Prima, TV3 yang dikuasai oleh Johari Ghani, dengan yang dikuasai oleh Syed Mokhtar. Memang dia tak bersama dengan kerajaan sekarang ni. Kita tengok media-media ni pun fitnah presiden sedap. Lepas tu memberikan tempat pada Khairi Jamaluddin. Macam BFM ni ada Media Prima juga. Hari ini dia mempromosikan KJ dekat Hot FM. Ini semua sekali ialah agenda-agenda mereka untuk memenangkan pasukan-pasukan pengkhianat mereka ni. Jadi kita pun kena bijak lah. Orang macam ni, dia bertanding apa pun, kita jangan bagi tempat dalam parti. Kita dah tahu inclination dia ialah nak bawa parti ni bersama dengan Muhyiddin. Ini terang lagi bersuluh. Kita tak mengata, tetapi nampaklah apa yang dia buat itu melalui media-media yang dia kuasai itu, memberikan mileage, memberikan slot kepada musuh-musuh parti. Apa tujuan dia buat begitu? Lepas tu, kalau dah tak suka dengan parti ni, pergilah join Syedan Kasim. Pergi join Anwar Musa. Apa sibuk nak bertanding ni? Ini saya, kalau ikut saya merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh Johari ni sudah melanggar disiplin parti. Sewajarnya ada siasatan daripada pihak jawatankuasa disiplin parti. Kerana dia memang secara peribadi dia tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan dia ada juga kenyataan-kenyataan yang dikeluar yang boleh ditafsirkan menentang kepimpinan parti. Tapi dia tak buat macam kerja bodoh yang dibuat oleh KJ. Tapi bila media dia bagi coverage, itu pun maknanya dia menggunakan harta yang dia ada, saham yang dia miliki, pengaruh yang dia ada untuk membantu musuh parti. Itu pun boleh diambil tindakan disiplin. Okey? MOF mengarahkan tangguhkan projek Jana Wibawa dan teliti tata cara perolehannya. Kenyataan daripada Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Apa komen Datuk? Bila kita tangguhkan, sudah pastilah ada salah laku, ada sebab-sebab tertentu. Jadi saya harap kena fahamlah, kalau tidak ada laporan dibuat, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa laporan-laporan itu mempunyai kebarangkalian, ianya betul, ianya tidak akan ditangguhkan. Sebab
apa yang telah diluluskan kerajaan tu kebanyakannya ialah benda-benda penting yang perlu dilaksanakan. Tapi kalau dah ditangguhkan itu, maknanya lebih baik, lebih selamat duit rakyat ini sekiranya ditangguhkan sehingga proses siasatan tu selesai. Baru kita teruskan balik. Jadi siapa yang terlibat tu harap bersabar sikit. Okey, Datuk. Okey. Datuk Salahuddin Ayub merasmikan projek perintis stesen petrol tanpa subsidi di sempadan-sempadan. Apa komen Datuk? Selama hari ini antara punca dulu zaman 2014, 1 Disember 2014 kita hentikan subsidi petrol. Ialah kerana subsidi petrol kita ini dinikmati oleh golongan the B40 hanya 30% subsidi petrol kita. Yang baki 70% dinikmati oleh M40 dan the top 20. Sebab lagi besar kereta diorang ni, lagi banyak subsidi yang dimiliki. Begitu juga subsidi yang kita bagi ni, kita bagi dulu secara pukal. Bila bagi dulu secara pukal, orang pergi kat stesen minyak tu, dia tak perlu nak tunjukkan dia B40. Dia tak perlu nak tunjukkan dia ni warga negara Malaysia dan tidak, ataupun tidak. Dan ini menyebabkan berlakunya ketirisan. Sebab subsidi ni datang daripada tax collection ke atas warga Malaysia. Cukai pendapatan, cukai korporat, cukai langsung, cukai tidak langsung. Cukai langsung tu ada mungkin. Kalau warga asing dia berbelanja di Malaysia, dia ada contribution dia. Tetapi kalau dari segi cukai pendapatan, cukai korporat, kalau dia tidak ada perniagaan dalam negara ni, dia orang tak bayar. Jadi macam mana kita nak subsidi? Contohnya orang Singapura kalau masuk tambak Johor tu, dia akan isi minyak sepenuhnya. Kalau boleh dia goncang kereta ni, nak pastikan minyak tu betul-betul penuh. Itu sebab timbul prasyarat-prasyarat supaya ada jumlah sufficient minyak untuk masuk ke dalam negara. Tapi siapa yang nak monitor benda ni? Monitoring tidak berlaku. Jadi akhirnya duit pembayar cukai Malaysia terpaksa tanggung subsidi untuk orang yang isi minyak di tambak Johor, di sempadan Singapura, di sempadan-sempadan Thailand, dan jangan lupa juga minyak kita juga banyak diseluduk pergi ke Indonesia dan juga ke Filipina, di sebelah Sabah dan Sarawak. So saya rasa saya sangat setujulah di sempadan terutamanya kita hentikan subsidi. Sebenarnya kita dah hentikan dulu daripada 1 Disember 2014. Memang kita dah ni. Saya pun tak tahu macam mana sekarang ni minyak ni boleh ada subsidi balik. Sewajarnya subsidi itu diberikan kepada kumpulan sasar yang betul. Ini dia wujudkan stesen yang tanpa subsidi di sempadan-sempadan. Okey Datuk, ahli parlimen menggunakan perkataan yang tidak berparlimen bakal dikenakan penalti sebanyak RM10,000. Apa komen Datuk? Dia kadang-kadang itu sebablah sampai ke bawah dulu Sultan Selangor pun ada lukisan yang menggambarkan parlimen tu dipenuhi dengan haiwan macam beruk, katak dan sebagainya. Sebab bila tidak dikawal ayat-ayat yang keluar daripada mulut ahli parlimen, di mana sidang parlimen itu berlaku ada siaran langsung, ianya memberikan imej yang buruk kepada negara dan juga kepada ahli-ahli parlimen. Jadi sewajarnya lah untuk menghentikan pengeluaran kata-kata nista yang keterlaluan, maka perlu diwujudkan undang-undang macam ni. Okey? Kira tu last soalan.
Selama 14 bulan 62 juta telah dibelanjakan bagi penjenamaan keluarga Malaysia tu. So adakah ini satu pembaziran? Bila dulu zaman Mahathir menjadi pemerintah, dia turunkan semua signboard One Malaysia. Semua dia turunkan. Itu pun dia bagi banyak projek untuk menurunkan. Itu pun perbelanjaan juga. Belanja. Sama juga bila Muhyiddin ambil alih, bila Ismail Sabri ambil alih, bila buat slogan baru, memanglah sudah pastilah bila kita buat slogan baru ni, kita kena belanja. Jadi saya harap bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengeluarkan satu slogan baru, iaitu masyarakat madani, kalau boleh ianya diterapkan tanpa memerlukan belanja yang besar seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi saya rasa Datuk Seri Anwar ni dia begitu careful tentang perbelanjaan, dan hari ini pun saya nampak usaha dia untuk melakukan penjimatan itu begitu tegas, maknanya distrik betul lah, sehingga banyak peruntukan-peruntukan dipotong. Cuma kita haraplah kena sedar bahawa salah satu cara untuk memulihkan ekonomi negara ialah dengan berbelanja. Kalau kita stop spending ini pun, ianya secara tak langsung merencatkan pertumbuhan ekonomi negara juga. Jadi kita haraplah pakar-pakar ekonomi yang menasihati Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menasihati kerajaan sama-samalah ambil kira soal ini. Maknanya kita kena pastikan biar ekonomi kita rancak, dan kita perlu tahu bahawa ketika kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, dengan keadaan tidak menentu macam sekarang ni, negara perlu galakkan perbelanjaan juga. Itu caranya untuk pastikan bahawa kita tidak terlalu terkesan dengan kegawatan tu bila masih ada kecairan di pasaran.